Nabi dalam mimpi tu, ataupun orang lain yang ada dalam mimpi dia tu juga kata ini Nabi, ataupun dia berasa tu Nabi, berasa, sekadar berasa. Tu. Jadi perkara itu sebenarnya tidak kemah lah, tidak kemah. Sebab tu ulama, misalnya Ibn Taymiyah kalau misalnya, dia sebut, dia kata dia kena ada ilmu tentang Nabi. Sebab tu kita ni wajib belajar syama'il tu. Syama'il ni maknanya hadis-hadis yang dikumpulkan oleh ulama yang terkenal agak Syama'il Tirmizi itulah. Kita kena tahu butiran-butiran tentang Nabi dari segi fizikal Nabi. Kena tahu gigi Nabi lagu mana, rambut Nabi lagu mana, telinga Nabi lagu mana, cara Nabi berjalan lagu mana, keadaan tubuh Nabi, warna Nabi, tinggi rendah Nabi, semua tu ada dalam hadis belaka tu. Yang mana ada dalam web tu saya tengok, yang saya guna di Masjid Raudhah ni. Sebab dia ringkas, dia perengkah. Sebab hal Syama'il Tirmizi kadang-kadang satu tajuk tu, misalnya tentang khalqin Nabi, tentang fizika tubuh Nabi macam mana, tinggi rendah Nabi tu maksudnya. Kita tengok zahir Nabi tu lagu mana. Dalam kitab asal tu banyak, rasanya lebih 10 hadis. Jadi ada seorang ulama tu dia perengkah jadi 3 hadis, dia ambil. Sebab dia kadang-kadang hadis tu dia nak sama, dia rengkah-rengkah, dia pilih hadis-hadis yang kira berbeza-beza sebut tu. Dia mari 3 hadis. Jadi bila dia buat gitu, tanpa terjemahan, tanpa teks Arab, terjemahan saja, dia 31 muka surat. Kalau kita masuk sekali dengan teks Arab, mana sekitar 50 muka surat lah. 50 muka surat. Jadi hak ni 50 muka surat ni, kalau kita belajar sungguh, sekali seminggu ya, dia sekitar 6 bulan boleh habis. Kalau sekali seminggu, mana kita boleh tahu. Kalau kita baca tidak huruf banyak, lebih cepat lagi. Jadi Syama'il. Jadi kita boleh tahu lagu mana cara Nabi berjalan. Perlu sangat umat Islam tahu tu. Nabi SAW dengan melalui hadis-hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Mana dalam hadis tu tak ada disebut Nabi bila jalan awan memayungi Nabi, tak ada. Sebab tu hadis-hadis sahih dia tak ada sebut tu. Kalau ada sebut tu hadis tak sahih lah. Nabi ni semua manusia biasa seperti kita. Sebenarnya hakikat di segi zahir tak ada lah pelik-pelik Nabi ni. Seperti yang digambarkan setengah-setengah tu. Dia kalau tengok hadis sahih dia biasa, cuma dia ni diberikan wahyu. Lepas tu ada mukjizat. Tu bukan seumur berlaku. Mukjizat Nabi ni tidak setiap kali orang kafir minta, maka Allah tunjukkan mukjizat hissi tu, mukjizat yang boleh dilihat dengan mata kepala tu. Tak. Mukjizat yang berlaku pada Nabi tu bila Allah nak bui. Sebab kalau nak kira orang kafir minta, dia minta sama mukjizat ni. Nak tengok. Tak barang pelik, barang sedap tengok. Jadi sebab tu dalam Quran sebut tak usah dia ikut arah. Kalau dulu pun dia tak boleh ingat, ni tak boleh main juga. Kalau tunjuk pun sopor ya. Sebab kita tak perlu benda-benda pelik ni sebenarnya. Sebab kita lah ni lah, untuk jadi insaf cukup dengan Quran dan hadis. Tak perlu dah timbul air situ, timbul air sini. Tak perlu dah benda-benda pelik, tak perlu. Misalnya bulan terbelah lah ni, tak perlu bagi-bagi lagi. Tapi kalau berlaku, boleh jadi setengah-setengah orang dia akan insaf juga teringat. Tapi kukuk mana pun secara hakikatnya Quran dan hadis, mukjizat ni kekal. Mukjizat lain tak ada, hilang dengan wafatnya Nabi SAW. Tapi mukjizat Quran, mukjizat hadis ni mukjizat juga. Walaupun tidak sekemah Quran, tapi kukuk mana dia mukjizat juga. Jadi gitulah berkenaan dengan mimpi tu. Lepas tu dalam hadis ada disebut kalau kita mimpi jangan diwayak kat orang tak terkalu. Nabi tak beri kita mimpi malam tu. Kalau kita nak cerita mimpi kita kena cari orang yang amanah, orang yang baik. Sebab bimbang takut dia takwil, dia tafsir mimpi kursi-kursi lah, ikut selera dia tanpa ilmu. Sedangkan ada kaedah lah mimpi ni. Mimpi gini-gini itu ada dia punya ilmu khusus waktu tu. Berdasar kepada pengalaman ulama, berdasar kepada pengalaman nabi-nabi, maka dibukukan waktu tu. Mana jangan kalau sebut pada orang tertentu kan macam-macam dia tafsir, wak using tak ada pasal. Wak using tak ada pasal. Misalnya ada mimpi dia mimpi nak masuk semula susu dalam ambing. Susu nak masuk semula, dia purah susu, dia nak masuk semula dalam
ambing apa ni, kambing dia tu lah dalam tepak itu tu nak masuk semula susu dalam, kita kata tetek kambing tu lah nak masuk semula. Pelik mimpi ni. Nah lagu mana? Jadi kita pun tahu dia sebut kepada siapa dia, nak ulama lah. Nama apa tak ingat lah. Ada mimpi tu. Kalau nak tengok-tengok dalam kitab Ibn Sirin tu lah. Tengok kitab Ibn Sirin. Tapi bila sebut benda ni kepada ulama, kepada ulama, tak silapnya sahabat juga rasanya. Tapi benda ni disebut dalam kitab. Jadi bagi orang yang alim, orang yang ada ilmu, orang yang baik, mana ulama tu sebut, dia kata ni susu, sebab susu ni dia lambat kepada kebaikan. Bila sebut susu, siapa jadi ulama tu takwil, dia kata mana ni bab perkahwinan ni, ada nak nikah ke keluargamu ni? Dia tanya gitu. Adakah keluarga kamu ni nak melangsungkan perkahwinan? Ada. Dia kata kena cek semula bakal natu tu. Bila cek rupanya adik-beradik pesepok nikah rata gitu. Pasal ayah ni ikut gi kedah nikah, kedah kat zaman dulu sistem dokumentasi ni dia tidak kemas pula ni. Tengok tu, kadang-kadang mimpi tu dia ada. Sebab tu mimpi tak boleh lah kita tolak, tak terkalu kata tak mungkin benar. Dia ada juga inzar, peringatan tu. Ada juga unsur-unsur peringatan daripada Allah SWT. Tu kadang-kadang Allah beri gitu. Jadi bila cek itu, rupanya adik-beradik dia pesepok jenis nikah tak royak, susu. Sebab tu dia ada kebaikan juga dia punya sistem dokumen kan, biar lengkap. Sebab takut berlaku gini lah. Kalau zaman jahiliah gitu tak terkawal ni benda-benda lagu ni. Nikah kapan-kapan lepas nikah baru tahu adik-beradik. Banyak berlaku kes-kes zaman jahiliah. Jadi tak molek lah. Sebab tu salah satu ciri perkahwinan dalam Islam, ciri yang dititik beratkan adalah asyuhrah. Syurah ni maknanya perlu diwar-warkan biar orang tahu. Zaman hak tidak ada dokumen dulu, kena royak. Sebab tu kena maklum. Sebab tu Nabi kata aulim walau bisyatin, buatlah walimah tu walaupun dengan seekor kambing. Setengah ulama kata kalau ngaya pun tak ada tidak, biar orang tahu sekitar, supaya selain daripada timur fitnah takut berlaku seperti ni. Tak boleh nak nikah senyap-senyap gitu, tidak cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah nikah jenis senyap-senyap itu salah satu ciri hak tidak perkahwinan tidak cara Islam. Tu. Baik. Nabi yang dimaksudkan adalah hadis faraaitun nabiyya. Nabi yang dimaksudkan adalah hadis Nabi dulu. Nabi ni an-nabiyyu minal anbiya. An-nabiyyu minal anbiya. Salah seorang nabi daripada nabi-nabi dulu. Dia tidak disebut nabi mana. Kerana ulama kata tak perlu, tidak penting sangat tahu nabi mana tu. Tetapi nabi lah. Bila sebut nabi, orang ni dilantik dari pihak Allah. Nabi, rasul, ini satu jawatan dalam agama. Yang mana jawatan ni adalah merupakan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dia tidak boleh melalui kasb, usaha tadi. Tu. Sebab tu apa yang saya tekan tu kemah tu biar orang kita ni faham ni bab akidah ni, bukan bab fiqh ni. Nabi ini dilantik dari pihak Allah, suatu jawatan yang dipilih oleh Allah berdasar pada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi dan Rasul, dia tidak melalui mesyuarat, dia tidak melalui penentuan daripada makhluk, tidak. Dan ciri Nabi dan Rasul ni dia berkait banyak perkara. Maksum sifat dia, menerima wahyu, ada mukjizat. Itu antara 3 ciri asah Nabi sallallahu. Dan dia ada kitab. Dia ada kitab. Tu. Perlu kita faham lah tu. Perlu kita faham. Satu jawatan yang tidak boleh diusahakan. Jadi kalau sebab apa? Perkara ni boleh kata menjadi satu keinginan pokok ajaran sesat. Jawatan ni. Cuma dia tak kata Nabi, tapi dia ambil tu ciri-ciri dia tu. Misalnya dia boleh berkomunikasi dengan Allah. Tu ada tu. Tempat kita lah ni pun ada. Kalau dia tidak sebut jelas pun, dia akan guna istilah mimpi. Cuba tengok tempat kita ajar sah siapa kelan ni ada. Walaupun boh dia mati dah, tapi wahyu, ingat cerita kan, wahyu. Bila dia mimpi, dia tak kata wahyu, cuma mimpi dia tu
Dia bayarkan, dia ajar, dia didik pengikut dia bahawa mimpi guru dia, syekh dia tu adalah benar. Jadi bila guru dia royak mimpi asal tu, misalnya guru dia mimpi nak nikah, anak murid dia akan kira lah biar guru dia boleh nikah. Mana seolah mimpi itu sebagai arahan daripada Allah SWT. Ni benar-benar lagu ni hadirat. Kalau kita orang ngaji hadis, kita boleh harap lah, ni ada tak kena datuk ni kakak ni ada tak kena dah ni. Boleh cek dah ni. Tak payah duduk ilmu banyak orang sangat hadirat. Kalau kita nampak lebih melampau, siapa power gila nak pergi dakak tu tak, power gila nak pergi dakak, nak pergi siung tangan, nak pergi apa cek tu, ada tak kena dah tu. Nabi tidak gitu zaman Nabi. Kalau kita tengok zaman Nabi tu tidak gitu. Sahabat Nabi saya lagi ke Nabi sanggup mati kerana Nabi minum darah bekas Nabi. Ada sahabat Nabi, Nabi suruh kita tahu darah Nabi, darah kotor bekas ni dia minum, dia tak tengah nak tahu. Nabi lepas tu Nabi kata tak boleh dah, lepas ni tak buat kerja lagu ni. Tapi dah minum dah nak buat Nabi tak boleh. Nabi kata sesiapa yang masuk juzuk Nabi dalam tubuh dia haram api neraka, Nabi sebut. Tapi Nabi tak boleh, haram tu tak boleh untuk dia seorang, kelebihan dia. Jadi dia tak boleh. Sebab tu kita kata siung tangan ke apa ni, jangan kita terlajuk. Anak dengan ayah tu boleh kira lah, tapi jangan melampau lah. Pusing kita kelih, pusing kita boleh bagai-bagai lagu ni dah. Bahaya. Sebab kita tengok sahabat Nabi saya ke Nabi bila dia mari dalam majlis gini, sahabat dia bangun, dia tak wui. Bahkan dia sebut, jangan kamu layan aku seperti pokok Yahudi. Nabi tak wui. Sebab tahu dah, Nabi kata ni cara ni kalau dibiarkan, dibuka dengan luah, dia jadi sesak manusia. Kita kena tahu tu. Itu apa ruh agama, ajaran secara tidak langsung tu. Kena faham tu. Ni siapa jadi terpaksa kawal. Orang histeria, orang tak apa betul nampak tak. Apa sumbangnya kawal tu ya? Siapa gitu mau tu? Tak misalnya setengah-setengah orang lah. Siapa kita tengok dalam bab apa ni, orang ikut jalan sufi setengah-setengah sesat, hak sufi molek pada juga. Ni kita kata hak teruk. Jadi daripada situ pun kita sebagai Islam kalau mengaji hadis dengan cara sistematik, kita boleh nampak dah ada tak kena. Sebab Nabi tidak, model kita Nabi, model kita ni Nabi. Sebab banyak perkara orang ajar salah pun dia ada cara dia. Kita nak cari bukti seterang bulan purnama baru kita nak sabit satu-satu bab akidah ni payah. Kita boleh tengok zahir kita agak dah ada tak kena ni. Belum lagi kita siasat peribadi dia. Jadi benar-benar kena beringat, kena beringat. Patut guna istilah-istilah yang digunakan oleh istilah pokok sesat. Sebab kita ni kita panggil kuliah siam. Tu dia tausiah ni dalam istilah ni hadirat merupakan wasiat yang dipopularkan oleh Syiah. Tu akidah tu yang mula-mula disebut tausiah ni Abdullah ibn Sabah. Sahabat Nabi tak guna, Nabi guna khutbah gitu ya. Sebab tu wasiat Nabi ketika haji wida tu guna wasiat tu satu ya. Ni mari dah. Tu ya kita pun sedih juga tengok kedudukan masyarakat kita ke muka dia saya muka keturunan Nabi gak barang Habib ni hadir-hadir ada. Barang Habib ni kalau dia betul Habib pun orang tidak luas awak nego lagu tu. Minta maaf lah kita sebut sebab kita nampak ada tak kena, bukan lagu tu cara dia. Dak lalu nampak tu. Gak orang kapun ni punya keturunan Nabi. Yo keturunan Nabi ini si anu sejuta. Ngaku jadi Habib. Jolok. Sahabat saya cerita semalam. Dia kata di Mesir ni pelajar-pelajar kita pun cerita. Di Mesir ni boleh beli Habib. Dia boleh beli keturunan. Supaya kita ni ada beli datuk gelar kan? Kena boleh 20,000 boleh gelar datuk. Orang kapun ni mana tahu. Ni pun jadi gitu. Kalau Habib sungguh, sebab ada Habib sungguh keturunan Sayyidina Husain. Dalam IC dia memang ada, tapi dia tak guna. Sebab dia kata takut nak guna. Bima takut saat ni lah. Sebab orang wali sungguh ni dia takut. Dia takut orang silap faham tentang dia tu sebagai wali, dia sebagai keturunan ni kita tengok dalam kitab-kitab. Mana ulama-ulama pun ramah keturunan Nabi, tapi dia tak asal tu, dia tak guna tu. Sebab kita dengan semata-mata kita keturunan Nabi, orang nak memuliakan kita, tak pada dalam agama, tak cukup tu. Tak ada kelebihan pun hakikat sebenarnya. Tak boleh masuk surga dengan tu. Keturunan tu memang kita terima satu kebaikan silsilah tu, tapi bukanlah hak tu
yang kita nak tonjol ke tidak, sehingga siapa peringkat orang tu jadi luar biasa. Saya sehingga kata tengok muka dia sendiri tu, nah, orang yang bersalah dengan dia, super bersalah dengan Nabi, tak berat tu mikir lagu tu. Siapa kata tengok muka dia tu pada dah super salah dah, apa nak mari nak serbu ni, siapa pasal guna mikrofon lah sebut, nah, tak payah salah lah. Apa? Sebab jadi macam hilang akal nak gitu. Datang masjid tu hilang adab-adab masjid tu. Siapa ada pula orang guna mikrofon kata tak payah salah lah, tengok muka Syekh ni, muka Habib ni pun sudah pada dah, super salah dah, super musafah dah. Nak kecek pun biar kabar. Jangan dia lebih-lebih. Sebab saya ni kecek ni bukan saja sebab kita tengok dah dalam sejarah umat-umat sesat dua orang lagu ni, kalau metok anak dara dia pergi, kena beringat sikit dah siapa tahap ni, kena beringat, hati-hati kena beringat. Walaupun cerita ni walaupun tak betul pun tengok Sayyidina Husain, bapa Yahudi siapa 400 ni kan, walaupun cerita tu tak betul, tapi bapa ya orang buat cerita tu, cerita tu siapa, kenapa direka cerita ya pereka cerita ni boleh buat dia berasa tak pelik, berasa orang boleh tengok apa sebab kesan Sayyidina Hasan tu cucu Rasulullah, mana masyarakat awam ni bila bunyi Nabi dia sayang. Di situlah ramai musuh-musuh Islam, orang-orang yang bermasalah ni dia ambil kesempatan sehingga buat cerita. Orang kata muka saya kepada cucu Rasulullah, siapa sanggup uya anak, siapa nikah, siapa 400 lebih. Pada cerita tu tak betul. Di setengah-setengah tempat Mami Habib ni kalau di Indonesia lah, sahabat saya cerita, pada kawan tu tak ada gapo manusia apa kita tak ada doa alim, tak ada doa gapo, tapi semata-mata dia sebut dia tu Habib lah. Habib ni keturunan Rasulullah. Banyak perkara hati-hati dalam soal. Macam mana boleh mari sanak tu start demo sebelum tok mu dulu tak ada sanak, mana ada. Misalnya tok dia tu tak ada sanak tu, tiba-tiba dia ada. Macam mana berlaku lagu tu? Banyak perkara boleh soal. Ada kalau betul sungguh pun tak, tidak sebab kita lah, kita kata kita keturunan tok guru, tak malu kat orang kau tok guru tu alim, kita ni cucu dia tapi tak alim, patut tak malu kau mengaku tu, patut duk nego pula, duk asah pula dak. Orang duk mari siung tangan, duk mari gapo tu. Bagi Islam tak molek lagi. Tu hak ni berat. Kita tengok video tu memang berat. Bahaya ni sebab benda ni berlaku dalam skala besar, bahaya. Siapa ada pula sebut tengok muka Syekh tu, muka Habib tu super salah dah tu. Patut ada pula yang beranggapan bahawa salah dengan dia tu super salah dengan Nabi. Tu lah ni pakai sebab besar tu kecek gitu. Jadi benda-benda lagu tu hadirat. Saya terpaksa sebut ni sebab apa? Kita kena tahu manusia nak jadi sesat ni dia bukan bermula dengan anak tangga yang ke-10. Dia bermula dengan anak tangga yang pertama. Hak ni bagi saya, hak ni dia sudah berada di atas landasan tu dah. Cuma dia tak sapa ke destinasi. Dia akan sapa kalau tak terjun turun. Innas safinata la tajri 'alal yabasan, kata orang Arab ada. Sesungguhnya kapal ni kalau dia duduk atas air memang dia akan sapa tempat dia nak pergi, kecuali dia duduk atas darat. Kalau dia atas darat tak sapa. Sebab kapal ni sifat dia tak bergerak atas daratan, dia bergerak atas lautan. Ni kalau duduk atas nidah, nak tangga nidah. Sebab tu kita perlu belajar ilmu-ilmu salah ni. Belajar biar tahu sejarah. Orang nak jadi sesat ni lagu mana? Mula-mula tu manusia nak boleh jadi sesat ni lagu mana? Anak tangga mula-mula sifat lagu mana? Kok sesat tu kemuncak dah tu, kadang-kadang 10 tahun baru nampak sesat. Sebelum tu lagu mana? Kena tahu. Sebab tu ulama kita letak satu sukat pelajaran yang paling penting, al-wuluwu fis salihin, melampau, memuja orang salih. Sifat melampau itu sangat bahaya. Dia kena ada had tu. Sebab tu Nabi tak ada kan, Nabi air tangan orang nak siung tangan dia. Nabi tak sebab apa bahaya. Cuba tengok Rum dengan Parsi lagu mana dia itu memimpin. Setengah siung kaki tak sekira, siung tangan. Setengah tu kata nak suruh kena air dia kena tangan Syekh tu. Macam-macam dalam kitab sebut. Sesak tu tak boleh lagu tu. Nabi tidak gitu. Nabi tidak gitu. Kita tak ambil kira lagi faham kawan tu lagu mana. Syiah ke berapa? Tu. Jadi benda-benda lagu ni hadirat tak salah. Kita kena hormat pada orang tapi jangan melebihi. Hormat ni tuntut agama. Kita hormat tak semesti dia Habib, kita nak hormat dia.
Kalau dia tu orang baik, siapa-siapa pun kalau kita hormat melebihi had, tak ada. Mana kalau orang tengok lah, orang kafir tengok pun bahasa pelik, nampak tu lagu tu. Kita orang Islam apa kejut, lagu ni kau cara tu. No. Tu. Jadi tak boleh lagu tu. Jadi ada Nabi tu gitu je lah. Pengikut tu tak ramah. Tak ramah pengikut. Tengok Nabi. Lepas tu Nabi ni tak betul, kau tak ada pengikut tu. Kau lagu mana? Betul lah menggoleh Nabi. Tapi nak awak mana? Dan Nabi tu, cuba kau hadir-hadir perhatilah nak. Nabi SAW ni, dia tidak ikut secara umumnya perjuangan Nabi ni adalah perjuangan nak, bila kata perjuangan hadirat, dia mesti melibatkan kita nak ubah orang. Itu sifat perjuangan. Bila kita kata perjuangan, dia ada sifat dia. Sifat dia ke dia nak ubah tak kena. Tu Nabi, sebab tu Nabi berhadapan dengan tribulasi yang sangat kuat, yang sangat hebat. Perjuangan dia. Sebab apa? Sebab dia bersifat melawan arus dia. Baru orang panggil mujahadah, baru orang panggil perjuangan sungguh. Kalau duduk sentiasa berada di atas kapet merah, kita kata tu tak kena dengan sifat perjuangan. Sifat perjuangan dia ada sifat dia. Dia bukan nak ubah semua hak betul tu, tak apalah. Hak tak betul. Dan kita kena ingat, bila Allah hantar Nabi dan Rasul pada kaum tu, mana Allah nak betul kaum tu, mesti ada tak kena. Kaum tu mesti ada tak kena. Maka dia kena betul. Bila proses nak betul tu, nak meletak ke di atas landasan Allah itu, situ dia akan berlaku pertembungan, pertentangan dan sebagainya dengan masyarakat ni. Sebab mana penyakit akidah ni orang tidak anggap sebagai satu penyakit, seperti mana penyakit jantung. No. Orang tidak anggap begitu. Sebab dia sehat, sakit apa? Dia pun kaya. Kalau Tuhan tak setuju dengan cara hidup dia, apa-apa Tuhan beri rezeki pada dia. Setengah-setengah orang dia mikir gitu.